Okey, kalau yang nanti kita tengok one by one lah. Jadi pagi ni kita akan tengok soalan form 4 dahulu, soalan form 4, kemudian petang nanti kita sambung soalan form 5. Jadi cuba harap benda ni awak buat dahulu, baru kita nampak berkesan lah. Okey, Raja 1 menunjukkan seseorang sedang berdiri di atas alat penimbang. Jadi soalannya adalah, manakah antara yang berikut adalah pasangan yang betul bagi kuantiti asas yang diukur dan unit SI-nya? Di sini awak ingat, yang di sini awak tahu bahawa untuk kuantiti asas dia ada 5 dan mesti tahu dia punya unit asas, yang unit SI-nya awak kena hafal. Okey, jadi kat sini soalan very direct. Awak tahu jawapannya adalah C. Okey, kalau boleh awak terus write awak punya jawapan awak. Jawapannya adalah C. Okey, ini direct lah kan. So, kalau kuantiti terbitan ini adalah kita terbit daripada kuantiti asas. Okey, soalan jelas ya. Soalan nombor 1 very direct. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 ini, Raja 2 menunjukkan 2 emitter yang berbeza. Okey, kalau awak tengok kat sini apa yang berbezanya? Awak tengok dia punya skala. Okey, dia punya nilai terkecil. Kalau awak tengok kat sini, nilai terkecilnya kat sini. Kalau kita contoh kat sini, okay, nilai terkecil ni kat sini 1. Jadi kalau satu sengatan ni ataupun satu sengatan kecil kat sini adalah 0.1 ampere. Okey, dekat sini dia 10. Jadi kat 10, dekat sini nilai terkecilnya adalah 1, ada 5 sengat. Ada 5 sengat, ada 5 sengatan kat sini ada, jadi 10 bagi 5 anda akan dapat 2 ampere. Jadi ini adalah nilai terkecil yang boleh dikesan oleh kedua-dua emitter. Jadi soalannya adalah apa? Manakah antara aspek berikut yang berbeza di antara emitter ini? Jadi kalau awak tengok adalah kepekaan, sensitivity. Apa maksud kepekaan? Iaitu dia dapat mengesan perubahan kecil. Jadi dia dapat mengesan perubahan kecil, di mana perubahan kecil ini awak tengok nilai skala yang paling kecil. Ni skala yang paling kecil, 1. Yang ni dia boleh dapat mengesan sehingga 0.1 ampere. Yang ini dia boleh kesan hanya 2 ampere sahaja. Jadi kat sini dia punya kejituan ataupun dia punya kepekaannya adalah berbeza. Okey, jelas? Okey, jelas, awak tulis komen sikit pada ruang chat tu. Okey, nanti baru cikgu boleh pergi soalan berikutnya. Okey. Okey. Ada lagi yang admit Okey, 9. Okey. Okey, soalan 2. Cikgu harap benda ni awak kertas 1 ni awak mesti dapat 35. Okey, tidak boleh kurang daripada 35. Jadi awak banyakkan buat soalan kertas 1 kerana banyak benda yang awak boleh belajar dalam kertas 1 ni. Okey, soalan nombor 3. Apakah hubungan bagi graf yang ditunjukkan dalam rajah 3? Jadi kalau awak tengok kat sini, apabila dia bermula daripada titik asalan kat sini, maka P berkadar terus dengan 1/V. Sebab dia P dan 1/V. Ini kalau soalan dia, awak tengok kat sini. Tapi dalam jawapannya, kalau awak tengok, P berkurang secara linear. Ini salah. Okey, P berkadar terus dengan V. Ini adalah V. Dia adalah 1/V. Jangan cikgu terpaksa ambil lagi. Jadi ini pun salah. Okey. Okey, P bertambah, apabila V bertambah, P bertambah. Okey, ini pun salah. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, ini adalah 1/V. Jadi kalau awak buang dia punya V, awak akan dapat nanti dalam matematik awak belajar P, apabila 1/V ini kita buang, dia akan jadi V. Ini akan jadi graf berkadar songsang. Ini adalah graf berkadar songsang. Jadi P adalah berkadar songsang dengan V. Jadi ada tak jawapannya? P adalah berkadar songsang dengan V. Ya, ada. Ni lah dia punya. Awak kena ingat ini cikgu ingat, apabila P berkadar songsang, ini adalah P berkadar songsang. Tapi kalau kita buat 1/V kat sini, pasti X ni akan jadi 1/V, maka dia akan jadi berkadar terus. Apa maksud berkadar terus? Iaitu dia mesti bermula pada titik asalan.
Titik asalan adalah 0, 0. Ini adalah titik asalan. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok soalan keempat. Okey, keempat ni kalau tengok kat sini, kadar perubahan jarak. Okey, awak tahu apa itu kadar? Okey, kadar ni kalau dalam formula dia adalah bahagi dengan masa. Masa ini masa ni disebut sebagai kadar. Per masa ini adalah kadar. Ni kadar. Jadi kadar perubahan jarak, atasnya jarak lah. Jadi jarak bahagi masa adalah apa? Jarak bagi masa ialah laju. Sebab jarak adalah mesti laju mesti dapat jarak. Kalau hal laju dia adalah sesaran. Okey, jelas? Kalau jelas awak tulis sikit pada ruang chat tu, komen sikit. Okey, nombor 4. Okey, ini soalan nombor 4. Okey, ingat kadar tu dia mesti dalam formula per masa. Itu adalah kadar. Okey, soalan nombor 5. Okey, dalam rajam 4 menunjukkan satu roket sedang dilancarkan. Didapati bahawa pergerakan roket adalah bertentangan dengan gas objek, gas exhaust. Sekejap cikgu. Ada lagi yang okey, kalau awak tengok kat sini, yang ini awak tengok soalan dia. Okey, hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama ini adalah berkaitan dengan apa? Ini adalah berkaitan dengan inertia. Salah, ini bukan berkaitan dengan inertia. Hukum gerakan Newton kedua, ini adalah inertia. Hukum gerakan kedua berkaitan dengan daya bersih, iaitu F equal to ma. Ini adalah gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton ketiga adalah berkaitan dengan prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Di mana prinsip keabadian momentum ini kita belajar ada 3 formula yang melibatkan 3 jenis pelanggaran. Okey, awak tahu pelanggaran kenyal, pelanggaran tidak kenyal, dan satu lagi adalah letupan. Okey, harap cikgu awak hafal lah formula dia. Okey, okey, formula ini. Okay, ada lagi yang admin kejap. Okey, ini soalan nombor 1 sampai 5 ni soalan yang direct, aku rasa awak boleh tengok dan tak apa, nanti awak buat dahulu. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ini boleh tengok soalan nombor 6. Rajah 5 menunjukkan pelanggaran di antara bola plastisin dan bola keluli. Okey, ini adalah bola keluli. Ini bola keluli. Kemudian ini adalah plastisin. Okey, plastisin. Okey, ini sebelum pelanggaran. Ini adalah sebelum. Kemudian selepas tu dia berlanggar, dia bergerak bersama-sama. Okey, bila bergerak bersama ini adalah pelanggaran apa? Ini adalah merupakan pelanggaran tidak kenyal. Okey, pelanggaran tak kenyal pelanggaran tidak kenyal. Di mana kalau awak tahu ketika selepas pelanggaran itu dia bergerak bersama-sama. Ni bergerak bersama-sama menunjukkan dia adalah pelanggaran tidak kenyal. Kalau pelanggaran kenyal, dia akan selepas berlanggar itu dia akan bergerak berasing-asing macam ni. Ini berasing-asing. Ini adalah pelanggaran kenyal. Ini adalah pelanggaran kenyal. Bergerak selepas dia berlanggar tu dia bergerak berasing-asing. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, jadi formula asasnya adalah kalau awak tengok perasaan manakah yang paling tepat mewakili pelanggaran tersebut. Okey, soalan nombor 1 ini adalah formula untuk pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal maksudnya lepas dia berlanggar tu dia bergerak berasing-asing macam ni. Ini adalah pelanggaran kenyal. Okey. Yang ini salah lah. Okey, yang ini adalah pelanggaran tidak kenyal. Tidak kenyal, iaitu selepas dia berlanggar tu dia akan bergerak berasing, dia akan bergerak bersama. Jadi ini adalah jawapannya, iaitu adalah C.
Okey, jelas pelanggaran kenyal. Dia bergerak bersama-sama. Jadi kalau bergerak bersama-sama, sebab itu kalau awak tengok, ni. Dia bergerak bersama. Ini adalah pelanggaran tidak kenyal. Okey, soalan ni dia hanya kita pilih formula saja. Okey, boleh cuba rasa boleh buat. Okey, soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni, darjah 6 menunjukkan sebuah kereta meneruni suatu bukit. Okey, dia bagi satu ini bahawa kereta ni berjisimnya 2400 kg. Kirakan pecutan kereta itu jika daya geseran antara kereta dan permukaan jalan ialah 400 Newton. Okey, awak tengok kat sini, kita ada satu jisim. Ni jisim, ini M lah. Kemudian sini ada daya F. Jadi kalau awak tengok kat sini, mesti guna persamaan F sama dengan MA. Okey, siapa yang boleh buat soalan ni? Angkat tangan. Bukan angkat, awak tulis pada ruang chat macam kelas pula, angkat tangan. Saya Selena, selamat datang. Nama awak tak datang kelas cikgu, hari ni awak datang. Tahniah. Okey, saya Selena. Bukan tak boleh datang, memang tak nak datang. Okey, saya Selena. Okey. Afrina, awak boleh buat tak soalan ni? Soalan nombor 7. Ya, betul. Soalan ini sebenarnya dia ada maklumat yang tertinggal. Dia tertinggal. Jadi kira pecutan kereta itu jadi kalau awak tengok, dia mesti pakai formula F sama dengan A. Okey, awak tak boleh buat. Dia mesti ada satu. Okey, awak tengok F itu adalah daya bersih. Jadi bila daya bersih ini, dia akan dapat, katakan F tolak dengan daya geseran adalah 400. M kereta itu adalah 2400. A. Jadi soalan ini sebenarnya dia tertinggal apa? Dia tertinggal daya kat sini. Dia tertinggal kat sini. Okey, dia tertinggal F kat situ. Daya yang bertindak. Sebab itu kita tak boleh buat. Sebab kita memang nak cari nilai A dekat sini. Jadi soalan nombor 7 ni adalah soalan masalah teknikal. Dia tak boleh, dia tertinggal F itu, sebab itu kita tak boleh cari nilai A. Okey, jelas ya? Okey, itu adalah soalan masalah teknikal. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Apakah tujuan menyimpan telur di dalam bekas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7? Bekas telur ni awak tengok dia adalah bekas yang lembut. Jadi kalau awak tengok kat lembut ini, dia melibatkan daya impuls. Okey, awak tengok F ni force lah daya, so impuls. Apa formula impuls? Adalah impuls bahagi dengan masa. Jadi kalau masa itu tinggi, daya impuls akan berkurang. Apa itu daya impuls? Awak kata apa sebenarnya daya? Daya impuls adalah daya yang bertindak dalam pelanggaran ataupun dalam hentaman. Itu melibatkan daya impuls. Dekat sini, awak nak daya impuls dia berkurang supaya telur ini tidak pecah. Kita tak nak dia pecah. Kita tak nak dia pecah. Jadi daya impuls ini mesti berkurang. Jadi macam mana kita nak berkurang? Dengan masa ini kita tambahkan. Jadi macam mana kita nak tambahkan masa? Jadi kita kena buat benda ini, dia macam ada satu span ataupun jadi dia lembut lah, supaya masa hentamannya adalah tinggi. Kita tengok siapa yang M ni. Okey, jelas kan? Jadi kalau awak tengok jawapannya, kalau awak tengok memanjangkan masa pelanggaran jika ia terhempas. Betul lah, kita nak tengok. Okey, ini betul. Menambahkan daya impuls dia taklah. Sebab bila awak tambah daya impuls, telur itu akan pecah. Ni pun salah. Memandikkan masa pelanggaran, menambahkan tekanan. Tak ada terlibat pun tekanan kat sini. Itulah daya impuls. Jadi daya impuls adalah daya yang bertindak ketika pelanggaran ataupun taman di mana masa yang diambil adalah sangat singkat. Okey, nombor 8. Okey, jelas? Kalau jelas, awak tulis sikit pada ruang chat tu. Awak komen pada ruang chat. Jelas ke tidak? Okey.
Okey, kita tengok soalan nombor 9. Okay.